Assalamualaikum. Kita sambung lagi bahagian yang ke-8, iaitu bahagian fungsian pemasaran, iaitu aktiviti mencipta nilai barang, penentuan harga, promosi, pengedaran produk bagi menggalakkan berlaku pertukaran yang dapat memenuhi keperluan pengguna dan mencapai objektif organisasi. Kita tengok tujuan bahagian fungsian. Okey, kita tengok tujuan bahagian fungsian pemasaran ni. Yang pertama, membentuk strategi pemasaran iaitu sasaran pasaran dan campuran pasaran ini. Di mana sasaran pasaran ialah pelanggan yang bakal beli produk itu nanti dan campuran pasaran yang digunakan. Okey, campuran pasaran ni ada 4, iaitu produk, harga, agihan dan promosi. Di mana keempat-empat campuran pasaran ini sangat penting dalam bahagian pemasaran. Okey, yang kedua, memastikan barang dan perkhidmatan sampai dengan cepat. Okey, di sini proses agihan sangat penting dan pengangkutan yang digunakan mestilah sesuai dan menjimatkan kos untuk sesebuah perniagaan. Yang seterusnya, melakukan pertukaran antara pembeli dan penjual melalui transaksi yang sah. Peranan dia pula, yang pertama, menghasilkan atau mengedarkan bahan publicity untuk produk yang dijual dalam perniagaan ini. Yang kedua, mengemaskan profil pelanggan atau profil pelanggan supaya kita tahu pelanggan ini tadi keperluan dan kehendak pelanggan. Yang seterusnya, mempelbagaikan cara dan kaedah pengiklanan, di mana cara dan kaedah pengiklanan ini sangat penting untuk menarik pelanggan. Okey, yang seterusnya, jalankan aktiviti atau menyelia pasaran ini untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan produk kita dan mengemaskini barangan kita lah. Okey, seterusnya mengemaskini dan mempromosikan barang dan perkhidmatan yang telah. Kita tengok peranan bahagian fungsian pemasaran yang pertama, dia mengedar bahan publicity ini kepada bakal pelanggan. Mengemaskini profil pelanggan supaya kita tahu apa kehendak, apa keperluan pelanggan ini tadi. Okey, yang seterusnya, mempelbagaikan cara dan kaedah pengiklanan. Ini bertujuan untuk menarik lebih ramai lagi pelanggan untuk membeli produk atau perkhidmatan kita. Seterusnya, menjalankan penyeliaan pasaran dengan ini. Yang seterusnya ialah menjalankan penyeliaan pasaran ini untuk membuat mengetahui maklum balas tentang sesuatu produk yang kita jual. Dan yang seterusnya ialah kemaskini dan promosikan barang perkhidmatan kita. Barang kita lepas itu barang dan yang kita jual dalam perniagaan kita. Yang seterusnya ialah menjalankan penyeliaan pasaran ini untuk mengetahui maklum balas tentang produk dan perkhidmatan yang kita jual di pasaran. Dan satu lagi untuk kita mengetahui produk atau perkhidmatan yang mana yang mendapat sambutan yang sangat meluas. Dan yang seterusnya ialah kita perlu kemaskini dan promosikan barang dan perkhidmatan kita supaya tidak ketinggalan zaman. Seterusnya
Ini adalah bahagian fungsian pengagihan. Okey, bahagian ini juga sangat penting, iaitu mengagihkan barang atau perkhidmatan yang dapat diterima oleh pengguna mengikut tempat, masa yang tepat serta berada dalam keadaan yang baik. Jangan kita agih saja, tapi keadaan dia tidak baik dan mengecewakan pelanggan. Okey, tujuan dia yang pertama, memastikan setiap barang yang dikeluarkan dapat diterima oleh pengguna pada masa, tempat yang betul. Jangan hantar tempat yang salah pula. Okey, seterusnya memastikan setiap saluran yang dipilih mestilah sesuai. Dia ada saluran agihan lah, nanti kita akan belajar juga. Kemudian yang ketiga, memastikan pengangkutan yang sesuai untuk memastikan masa dan kos itu dijimatkan di tahap yang maksimum. Peranan bahagian fungsian pengagihan yang pertama adalah memastikan barang disimpan dan dilabel sebelum dihantar. Dan kita perlu memeriksa bahan yang ditempah sama ada betul atau tidak. Dan melengkapkan dokumen-dokumen penghantaran. Seterusnya kita menyediakan jadual pergerakan kenderaan, menyelesaikan masalah proses pengagihan dan yang terakhir sekali melibatkan aktiviti pengumpulan, pengangkutan dan pengedaran barang. Okay, semua proses ini sangat penting ya supaya barang yang diagihkan nanti tidak terkikir atau terlepas pandang. Okey, seterusnya ialah saluran agihan. Okey, saluran agihan ada 4, iaitu saluran pertama, saluran kedua, saluran ketiga dan saluran keempat. Saluran pertama adalah pengeluar dan pengguna. Biasanya barang ini tidak tahan lama seperti barang pertanian dan barang bernilai tinggi seperti kapal terbang, barang tempahan khas seperti pakaian atau cermin mata dan perkhidmatan profesional seperti doktor, guru dan guaman. Saluran kedua pula ialah pengeluar, peruncit dan pengguna. Ini biasanya melibatkan orang tengah satu sahaja. Barang yang diagihkan adalah seperti kosmetik, tayal, alat elektrik dan pakaian. Okey, saluran agihan yang ketiga ialah pengeluar, pemborong, peruncit dan pengguna. Di mana barang yang sesuai untuk saluran ketiga ini ialah barang keperluan harian seperti beras dan barang dapur. Dan saluran yang terakhir sekali adalah pengeluar. Dia perlu ejen, dia perlu peruncit, barulah kepada pengguna. Barang yang sesuai adalah melalui saluran agihan ini adalah pakaian yang berjenama, buku dan majalah. Tengok soalan pengukuhan. Yang pertama, maklumat berikut berkaitan dengan peranan bahagian pengukuhan. Itu memastikan barang sampai kepada pengguna pada masa dan tempat yang ditetapkan, menentukan jenis pengangkutan dan destinasi penghantaran. Apakah bahagian fungsian tersebut? Okey, kita tengok dulu jawapan dari sini. Dia kata yang pertama, bahagian fungsian jualan, bahagian fungsian pembelian, bahagian fungsian pengangkutan dan bahagian fungsian khidmat pelanggan. Okey, bila dari sini kata ada tak kata apa nama? Kata kunci dia kata barang sampai kepada pengguna pada masa dan tempat yang itu menggunakan pengangkutan. Ini adalah kata kunci. Kita tengok kata kunci ini, jawapan yang paling tepat tadi adalah bahagian fungsian pengagihan. Jawapan dia adalah C. Okey, soalan yang kedua. Maklumat di bawah berkaitan dengan aplikasi teknologi
terhadap bahagian fungsian E dalam sesebuah organisasi, iaitu laman web, blog, laman sosial seperti Facebook dan Twitter. Apakah bahagian fungsian E? Okay. A. Pemasaran, B. Pembelian, C. Jualan dan D. Pengeluaran. Kita tengok sini dia kata laman web, blog, sosial dan Twitter. Ini adalah kaedah pemasaran. Yang tepat adalah. Sekian, terima kasih. Bye.